Hi student. So ini ialah sains tingkatan 3, pengenalan pendedahan kepada peperiksaan pertengahan tahun ya. Kamu semua sihat? Harap semuanya okey. So, cikgu ada dekat rumah sekarang ni. Kami buat live kat sini. So, harapnya internet tak ada masalah. So, dalam masa sejam ni, Cikgu Nurhaida akan terangkan, dedahkan kepada kamu tentang kertas peperiksaan pertengahan tahun, pendedahan kepada kertas sains tingkatan 3 bagi tahun 2021 ya. Okey. So cikgu harap jangan risau kepada kamu yang miss untuk IG live ni. Macam biasa teacher akan save, teacher akan record dan juga teacher akan masukkan kat dalam IGTV. So insyaAllah kalau ada masa nanti teacher akan edit dan sebagainya. So tolong fokus. Ini ialah untuk sains tingkatan 3 tahun 2021 ya. Okey. So ni Cikgu Nurhaida. Okey. Sila proceed cikgu. Baik, saya boleh mula Ya. Kita rujuk kepada PowerPoint yang saya dah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan good afternoon to students pelajar tingkatan 3 form 3 ya. So saya bercakap dalam dua bahasa lah. Alhamdulillah. Baik, kita mula dengan sains tingkatan 3 2021. Ya. Baik, aktiviti hari ini apa yang saya nak cakap ialah tentang format kertas dan sampel soalan dan sedikit motivasi. Ya. Jadi kita dipahamkan yang bahawa PT3 dibatalkan, tetapi pelajar tingkatan 3 jika untuk peperiksaan pertengah tahun, peperiksaan akhir tahun, eloklah pelajar buat persediaan yang mantap kerana untuk pilihan kursus atau jurusan untuk tingkatan 4 akan dipertimbangkan keputusan peperiksaan pertengah tahun dan peperiksaan akhir tahun. Jadi walaupun dalam keadaan yang kita dalam keadaan pandemik ini, kita kena pastikan apa pun pelajar jika ada peperiksaan mesti bersedia. Ya, itu tanggungjawab pelajar lah. Baik, kita mula. So aktiviti yang pertama ialah format kertas. Baik, kertas ni kita masih merujuk kepada kertas format PT3 lah. Ya. Jadi yang saya tunjuk kat sini adalah format PT3, yang mana kertas tingkatan 3 pertengahan tahun dan yang akhir tahun akan mengikut format ini. Baik, untuk dia punya instrumen ya, kalau kita tengok dia memanglah bertulis, bahasa Inggeris dia writing. Apa yang ada di dalam kertas itu yang selama 2 jam terdiri daripada soalan objektif aneka pilihan dan objektif pelbagai bentuk, iaitu 1, 2, 3, 4 aneka pilihan A, B, C, D, dan yang dia panggil aneka pelengkap ataupun objektif pelbagai bentuk, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kita ada soalan subjektif bahagian B, iaitu respon terhad, dan kita ada bahagian C, tu subjektif respon terbuka. Ya. Jadi markah dia markah untuk bahagian A ada 20 soalan objektif, maknanya 20 markah. Dan bahagian B ada 5 soalan. Yang satu soalan tu ialah 4 markah. 5 darab 4, 20. Kemudian bahagian C ada lagi 6 soalan dan jumlahnya ialah 60 markah. Jadi jumlah semua ialah 100 markah. Ya. Baik, kalau kita perhatikan untuk pelajar yang aras rendah,
ada peluang yang baik menjawab soalan objektif yang sebelum ni tak ada sekarang dah ada soalan objektif sebanyak 20. Kemudian soalan yang bahagian B ini yang 4 markah ni soalannya adalah aras rendah sederhana. Maka di sini pelajar berpeluang 4 markah. Yang mungkin susah sikit adalah bahagian C. Jadi maknanya pelajar apabila nak dapat markah yang lebih tinggi, kena tahu cara menjawab untuk bahagian C. Yang kita cuba akan tekan sedikit kat sini nanti ya. Baik, jadi pergi kepada dia punya construct. Kalau construct dia bermaksud apa yang diuji, kemahiran apa yang diuji. Kejap ni saya akan tekan dengan lebih detail. Pertama ialah mengingat, itu knowledge. Kemudian memahami, understanding. Mengaplikasi, application bermaksud mengaplikasi pengetahuan dan apa yang dia faham dalam soalan. Kemudian menganalisis ataupun analisis, menilai iaitu evaluating, mencipta sintesis ataupun mereka lah ya. Baik, jadi kaedah penskoran dia senang saja. Yang objektif tu satu betul, 1 markah lah. So kalau 20 betul, 20 markah. Dan kita ada cara penandaan yang dipanggil analitik atau holistik. Saya akan terangkan sekejap lagi ya. Baik, so now kita pergi kepada apa yang nak diuji. Ini ya, kalau kita perhatikan, saya daripada bawah dulu dipanggil LOTS. LOTS tu lower order thinking skill. Lower order thinking skill ni biasanya yang 3 sahaja, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi. Lepas itu kita dah pergi kepada KBAT HOTS, higher order thinking skill, lebih kepada analisis, menilai dan mencipta. So maknanya pelajar kita ni holistik tau. Maknanya pelajar kita ni boleh buat semua sampai ke peringkat mencipta. Ya, so dipanggil HOTS Baik. So kita pergi kepada sedikit. Kalau beri soalan yang pengetahuan, faham dan aplikasi ni memang selalu pelajar jumpa. Yang dinilai sekarang ialah soalan bentuk analisis. So, kalau tengok analisis kat sini, dia bagi pada pelajar data, kemudian minta pendapat pelajar. Bahasa Inggeris dia kata, why do you think? Kenapa anda fikir sedemikian? Ini kan analyse kan. Lepas itu, yang evaluate ni ialah pelajar menilai dan memberi pendapat. Antara kalau ikut bahasa Inggeris kat sini, which is more important, yang mana lebih penting. Okay ya. Kalau kita banyaklah contoh kita bagi macam plastik kan. Plastik ni digunakan dalam kehidupan seharian. Dia nampak penting, tapi kalau plastik ni dibuang secara tidak cara yang betul, ia akan menyebabkan pencemaran. So which is more important, using plastic or not using plastic? If yes, why? If no, why? So this is called evaluating, giving your opinion lah. And then we also have creating. Creating ni ialah mencipta. Kita minta pelajar mencadangkan cara nak buat sesuatu. Ya, so markahnya tak banyak, dalam 3 markah aje kan. So benda ni kemahiran yang kita nak pelajar yang terkini ni ada. Ya, you can also Google banyak tips of macam mana bentuk soalan. Okay, so kita pergi kepada memahami format soalan ya. Yang ni sangat penting. Understand the format of the question. Setengah pelajar mereka buat persediaan yang mantap, sangat bagus ya, tetapi mereka tak faham kehendak soalan. So pelajar kena spend a bit of time, habiskan sedikit masa untuk memahami format soalan. Apa soalan tu nak sebenarnya. So saya bagi satu contoh soalan yang tertutup Cikgu Rahil, are you happy? Yes. So the answer is either yes or no, ya atau tidak. Adakah anda gembira? Kalau cikgu masuk kelas, adakah anda gembira hari ini? Ya cikgu. Ya kan? Tapi soalan yang hot kata, can you tell me why you are happy? When you say you are happy, the teacher will change the question, akan tukar. Dia akan kata, boleh tak anda beritahu kenapa anda gembira? Kat sini kan terbuka.
Mungkin ada setengah soalan tu kata, oh hari ni ayah dia dapat menghantar dia ke sekolah. Tu hari ni dia kata ibu dia bangun tidak muka masam, senyum pada dia. Hari ni saya bangun awal. Hari ni saya sampai ke sekolah, cikgu senyum pada saya. So apa ni, is an open answer kan. Okay. So kita pergi kepada format now. 20 item objektif, 20 soalan, 20 markah. Jadi pelajar yang aras tinggi 20 soalan tu 20 markah mesti dapat. Pelajar yang aras rendah kena dapat sekurang-kurangnya 10. Takkanlah semua soalan tu susah kan. Dia mesti boleh buatnya. So pilihan respon yang diberi A, B, C, O, D. 1 markah untuk betul, 0 untuk salah. Apa tip dia? Baca dengan teliti. Semua soalan wajib diberi masa. You have to read the question. Baca soalan dengan teliti, dengan tenang. Kemudian garis dia punya point, garis isinya. Dan barulah pilih jawapan yang terbaik. Biasanya objektif macam ni. A, B, C, D, 2 biasanya memang salah. Lagi 2 tu pelajar kena fikir sikit. Lepas itu pelajar pilih jawapan yang terbaik. Sebab tu dia punya soalan kata baca soalan dan pilih jawapan yang terbaik. Ya. Okay, so now kita pergi kepada contoh. Okay, cuba soalan ni. Cuba pelajar cuba Raja menunjukkan satu radas di dalam makmal sains. Diagram shows an apparatus in a science laboratory. Tu nampak tu pelajar tu tak tengok gambar tu kan. Dia kata, jadi dia punya question saya lupa nak type kat situ. Dia punya question adalah what is the function of apakah fungsi radas ini? Jadi dia kata, Raja menunjukkan satu radas dalam makmal sains. Apakah fungsi radas ini? What is the function of this apparatus? So pelajar tengok, ini gelas. Jadi dia kata to fill liquid. Memang betul pun untuk masukkan liquid. Tapi bika pun boleh masukkan liquid juga. Lepas tu to collect gas, ini impossible. Ni yang out punya ni. Sebab if you collect gas tu akan keluar. So ni out. Ya. Lepas itu to measure volume of liquid, maybe ada 2 perkataan liquid ataupun 2 perkataan cecair kat situ. And then to study chemical reaction involving liquid, iaitu untuk mengkaji tindak balas kimia yang melibatkan cecair. Ya. Ada perkataan cecair kat sini. Tapi bekas ni kita boleh guna bika untuk mengkaji tindak balas kimia. So kat sini apa jawapan dia? Ada student jawab, Cikgu Raya? Tak ada. Tak apa. So kalau kita tengok kat sini, radas ini dia ada senggatan. Dia ada calibration. That means radas ini, itu bermaksud radas ini digunakan untuk mengukur. So jawapan isi padu dia ialah untuk menyukat isi padu cecair. Jadi kalau radas ini tak ada senggatan, biasanya digunakan untuk mengisi cecair. Mengisi cecair ni biasanya bika, kelalang kon, macam tu dan kalau nak mengkaji tindak balas, biasanya kita buat dalam bika. Kalau pentitratan, kita lakukan menggunakan kelalang kon. So soalan ni soalan aras rendah, soalan pengetahuan. Iaitu tingkatan 1 punya soalan. Okay, so we go. Kita pergi pada soalan yang kedua. Ini. Soalan ni dah naik sikit dia punya aras. Lepas itu, dia melibatkan aneka pelengkap. Raja menunjukkan beberapa jenis makanan. Diagram shows a few types of food. Dia tunjuk gambar 1. Kita tengok kan, kita tahu lah itu adalah nasi kan. Lepas itu nombor 2, dia tunjuk tu adalah udang, prawn. Kemudian nombor 3, ikan, the fish. And then nombor 4 is like a noodle atau mie So dia tanya, nampak soalan ni? Dia tak tanya pasal soalan pengetahuan. Dia tanya tentang soalan faham. Iaitu sifat dia, ciri dia. Pilih makanan yang berfungsi membina sel baru. Dia tak cakap kat sini pilih makanan yang karbohidrat ke, pilih makanan protein ke. Dia tanya dia punya ciri. So ini soalan faham.
Ya. Jadi choose the food that function to produce new cells. So you can see that you all belajar, tajuk ni adalah tingkatan 2. Yang mana yang build new cells adalah protein. Yang give energy adalah carbohydrate. So protein kat sini, you know that it must be number 2 and number 3. So the answer is C. So you see, berapa lama you perlu masa ni? Ada extra time kan compare tu yang tadi kan. So that means soalan ni dia tinggi sikit. Bukan sahaja you have to have some dia panggil understanding. Ini pun application juga sebab dia apply pada things that you see with your eyes, the everyday things. So it's application whereby what you understand they apply in a question dalam soalan. Sudah naik dah sikit. Ini kira hoax dah ni. Ya, okey. So kita pergi kepada soalan bab 2. Dia panggil bahagian 2 yang B, yang mana markahnya lebih pula. Soalannya tak banyak, soalannya ada 4 sahaja. Ada 5. Tapi satu soalan 4 markah. So 5 darab 4, 20 markah. So level dia naik sikit. So kita pergi kepada, dia nak test apa? So saya ambil bahasa Melayu untuk menguji pengetahuan. Ambil bahasa Melayu, saya buat 2 kat sini untuk menguji pengetahuan memahami aplikasi. Nampak berapa kemahiran? 3. So 3 saja. Belum masuk yang analisis, tak masuk evaluate, menilai, tak masuk mencipta. So maknanya sini pelajar aras rendah sederhana punya. Pelajar aras tinggi tak payah cakap lah, dia memandang tangan 20 ni, dia mesti dah dapatnya. Okey, kita nak semua pelajar boleh jawab. Baik, so kita pergi. Biasanya apa style dia? Dia soalan jenis padankan, match. You match, padankan. Dia mungkin soalan melabel. Dia bagi kita gambar. Gambar tu rangsangan. So kita tengok gambar tu, dia minta kita label. Ataupun penerangan ringkas. Dia suruh kita terang tapi ringkas sahaja. Tak, sebab markah ni pun 4. Takkanlah satu soalan dia nak bagi, satu bahagian soalan 3 markah. Tak adalah. Mungkin paling banyak pun bahagian ini 2 sahaja. Out of 4, only 2 untuk penerangan ringkas. Ya. So kita tip dia, baca dengan berhati-hati. Sebab bila soalan dah naik sikit, level dia mestilah panjang sikit. So baca dengan berhati-hati, garis isi. Lepas itu, fahami keperluan soalan. Tengok soalan tu nak apa. Soalan label dekat gambar. Jangan kita pergi label dekat bahagian jawapan dekat bawah. Ataupun soalan tu minta kita kira. Bila kira, tengok dia bagi unit tak bagi unit, kita kena bagi unit. Jadi fahami keperluan soalan. Soalan minta pemerhatian, bagilah pemerhatian. Tengok gambar yang dia bagi, kita tengok, ni ada keluar gelembung gas, tulis gelembung gas. Lepas itu respon dia tertutup. Maknanya the answer ialah itu dan itu sahaja. Kalau macam contoh, dia bagi data. Dia kata pH-nya kurang daripada 7. So kita tahu pH 7 ialah acid. So the answer is acid. Jawapannya acid. Tertutup. Dia tak ada jawapan lain. Jenis tertutup, maka jawapan mestilah ringkas. Jangan panjang-panjang sebab markahnya hanya total jumlahnya 4, setiap bahagian 1. So jangan panjang sangat sebab kita nak simpan masa ni untuk bahagian C nanti. Mari kita cuba soalan. Ni style soalan dia. Kalau pelajar ada latihan yang mencukupi, ada banyak buku sekarang. Buku-buku yang melibatkan aktiviti. Okey. Cuba soalan ni. Padankan ciri yang berikut dengan gas yang betul. Match the property with the correct gas. So pelajar kata, okey, tidak berwarna, tidak larut dalam larutan natrium hidroksida. So kat sini yang mana satu? Ya. So markah 3. Jadi apa kat sini? Yang pertama, tidak berwarna. Tidak berwarna ialah oksigen tak warna. Lepas tu karbon dioksida pun tak berwarna. Okey, ada 2 kan. Tidak berwarna tu
anak panahnya pergi daripada tidak berwarna pergi ke oksigen dan tidak berwarna pergi ke karbon dioksida. Kemudian tidak larut dalam larutan natrium dioksida. Insoluble in sodium hydroxide solution. So yang ni which one? Kan ada soal, ada kan apa ni eksperimen yang apa tu dia nak menunjukkan fotosintesis kan. So tidak larut dalam lautan, yang larut ialah karbon dioksida. So bila kita nak tunjuk bahawa fotosintesis tak happen, kita letaklah natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni akan menyerap karbon dioksida. So di sini yang tak larut ialah oksigen. So anak panah dia ialah tidak berwarna, ada dua, dia keluar kepada oksigen dengan kepada carbon dioxide, and the other one ialah pergi ke oksigen. So that is the mark, is 3 markah. So senang ke? Macam susah kan? Tapi boleh dapat markah tak? Boleh. Yang 2 markah sure boleh dapat. Yang markah yang ketiga tu mungkin dapat, mungkin tak dapat. But then ada peluang dapat markah. Betul jadi okay. Satu lagi. Rajah berikut menunjukkan 3 keadaan jirim. Dia tunjuk gambar ni. Bila soalan ada gambar ni, dia rangsangan yang bagus untuk pelajar. Tak tahu pun jadi tahu. Kita tengok gambar ni susu, lepas tu air, lepas tu dia buat apple, kemudian ada buku, kemudian kat sini ada belon, dalam belon ada dia punya gas ke, dan sini kipas berpusing rasa angin. So dia tanya, label pepejal, cecair atau gas bagi setiap jirim. So just use this word. Jangan pergi guna benda lain pula. Setengah pelajar dia pergi label kat sini. Dia tak faham soalan. Dia tulis susu air. Sedih betul kalau kita tengok pelajar dia duduk no. Kesian kan. Dia tak faham kan tak soalan. Soalan dah kata label apa. Pepejal ke, cecair ke atau gas. Jadi kat sini dia nampak dia label lah. So jawapannya mesti cecair kan. This is cecair. Yang ini cecair. Okay. Yang ini cecair. Lepas tu dia nampak ni pepejal. Masuk sini pepejal. Okay. Yang ini dalamnya ada gas. Yang ini angin, sini gas. Setengah pelajar buat ni senang. Tapi setengah pelajar dia boleh buat mistake. Kesian dia. Sebab apa? Pertama, dia jarang buat soalan. Dan ada setengah pelajar dia tak tahu apa perkataan label tu. Tak tahu apa dia label. Kalau dia tak buat soalan, dia tak ada pendedahan kepada ayat-ayat yang diguna dalam kertas soalan. Kesianlah. Jadi guru kena bagi banyak latihan pada pelajar. Ya. Jadi so jawapan ni ialah cecair ataupun liquid. Yang ini ialah pepejal, is a solid, and this one is a gas, itu gas. So 3 marks. Okay. Waalaikumsalam. Right, so can go to the next one. Nampak soalan ni susah sikit. Ni susah sikit. Adakah pelangi suatu jirim? Adakah ni bermaksud ya atau tidak? Kalau dapat, kalau dia kata ya, betul dapat. Kalau dia kata tidak, jawapan dia betul dapat. So ini yang jenis soalan tertutup ni, ya atau tidak. Lepas itu, terangkan dengan ringkas. So pelajar yang dapat markah untuk jawapan adakah pelangi satu jirim is rainbow a matter. Okay, tapi tak tahu terang, at least dapat 1. Ya, kita tak nak pelajar ni dapat kosong. So bila buat soalan, buat dengan berhati-hati. Okay, so apa pelajar tahu tentang jirim? What do you know about matter? Definisi matter or jirim, something yang ada mass, sesuatu yang ada jisim dan memenuhi ruang. Maknanya it must have volume kan, to fill in the space, mengisi ruang. So pelangi dia tak ada jisim. Dia mana nak memenuhi ruang, dia semua tempat tu. So dia bukan matter. So the answer, it is not a matter, bukan suatu jirim. Satu markah sebab dia kenapa? Tidak mempunyai jisim, dan you can say tidak mempunyai isi padu, or you can say tidak memenuhi ruang. So soalan ni melibatkan fenomena semua jadi kibat lah ni. Kan next time kita tengok apa tu pelangi, kita boleh beritahu pada parent kita kan, pelangi bukan apa tu, is not a jirim, bukan jirim. Jirim tu apa? Jirim itu dia ada jisim.
dan memenuhi ruang. So you are applying your knowledge, your scientific knowledge to everyday example. Next time you tengok pelangi, you appreciate the pelangi. Ya, okay. So this is all the question yang bahagian B, which is yang mana senang, boleh jawab, jenis tertutup. Okay. Barulah bahagian C. Kalau saya ajar pelajar ke tuition pelajar, mereka takut sangat bahagian C. So tugas saya dan juga Cikgu Rahil ialah bantu pelajar bagaimana nak jawab bahagian C. Ia adalah item subjektif, markah dia 60, banyak markah. Tadi 20-20 tu dah lepas dah, 60 markah. Untuk menguji apa? Menganalisa. Memanglah dia ada pengetahuan, faham aplikasi, dia ada ekstra, iaitu menganalisa. Tengok data, apa yang ada depan mata tu, menganalisa. Analyze, ya. Kemudian menilai. Tengok selepas dah menganalisa, menilai pula. Mungkin dia bagi, dia tunjuk kawasan yang banyak sampah dengan ada tikus semua. Satu kawasan tu bersih, tak ada pun kucing ke tikus dan haiwan dekat situ. So first kita analyse. Kawasan mana bersih? Ni bersih. Kemudian kita menilai. Kenapa dia bersih? Pada pendapat anda, bagaimana? Dia kata cara buangan sampah tu betul, diikat dengan plastik dengan elok. Lepas itu ditutup supaya haiwan tidak masuk. Nampak tak? So kita menilai. Kemudian kita mencipta. Bagaimana anda nak pastikan bahawa kawasan perumahan anda, kawasan sampah dia seperti ini? Kan anda kena cipta lah. Okay, buat jadual. Okay, pergi bagi leaflet pada rumah-rumah, sila buang sampah dengan ikat dengan betul. Jadi mencipta kan, your creativity. So dia kata, lepas tu jenis-jenis soalan dia apa? Wajarkan. Perkataan wajarkan ni kadang-kadang tak tahu apa benda wajarkan. Wajarkan, ya. Okey, lepas itu banding dan beza. Kan macam tadi saya kata, kawasan ni banyak sampah yang dibuang dengan tidak teratur, dengan ada tikus, ada dengan haiwan kat situ kan. Ni kawasan ni atau banding dan beza. Banding dan beza, ramai pelajar tak faham tau. Banding dan beza bermaksud yang sama dengan yang tak sama. Yang sama apa? Tempat buang sampah. Yang tak sama apa? Ini bersih, ini tak bersih, ini bersih. Ini tak teratur, ini teratur. Banding dan beza. Okey. Lepas itu hitungkan, ada soalan-soalan yang pengiraan ni masuk dalam bahagian C. Hitungkan, ya. Baik. Lepas tu buktikan. Ada soalan buktikan, bagaimana anda nak buktikan bahawa gas itu adalah karbon dioksida. Okey. Lepas itu tentukan. So ask you to determine, tentukan, mungkin kira, dan cadangkan. Nampak ni semua soalan-soalan yang terbuka jawapan dia. Cadangkan. Cadangkan macam berbagai cadangan. Tentukan. Adakah satu cara saja nak tentukan? Okey. Baik. So tip dia apa? Baca dengan teliti, gariskan isi. Masa kena lebih kat sini. Kertas ni hanya 2 jam. 1 jam tu dah patut untuk soalan objektif yang 20 dan soalan bahagian B yang 5 tu. Lagi 1 jam untuk yang ni. Sebab dia ada 6 soalan. Okey, 6 soalan. So, faham kehendak soalan. Kat sinilah ramai pelajar. Dia tak faham kerana apa. Soalan dah semakin susah. Dia nak memahami kehendak soalan, dia kurang dapat. Jadi, macam mana nak bagus? Praktis lah. Cari soalan-soalan, cuba latih diri memahami kehendak soalan. Kemudian, respon terbuka. Bermaksud ada pilihan jawapan pelajar akan dipertimbangkan jawapan pelajar. Wajar ni yang saya faham, ya. Untuk tingkatan 3, jawapan ni biasanya wajar. Kalau tingkatan 4, 5, dia ada wajar dan tidak wajar. Ya. Saya dah tanya cikgu yang tanda kertas PT3, itu biasanya wajar. Jadi wajar tu dia kenalah bagi sebab yang positif. Kalau
dia suruh kita reason out with dia suruh kita kalau kita kata wajar, berilah sebab kenapa kita kata wajar. Ya. Kemudian jawapan lebih terperinci. Siapa yang boleh bagi jawapan lebih terperinci? Pelajar yang aras tinggi lah. So, are you saying that you pelajar dan saya ni pelajar, saya cukup-cukup tak boleh? Jika anda buat banyak latihan, diberi latihan dan pendedahan pada bentuk soalan, lama-lama anda boleh jawab. Kan? Daripada katalah soalan 8 markah, takkan tak boleh jawab langsung. Mungkin boleh jawab dapat 4 atau 5 daripada 8. Ya. So, kita pergi kepada dia punya cara ditanda. Untuk bahagian ini, penandaannya dia panggil penandaan analitik atau penandaan holistik. Analitik tu tanda ikut skema. Maka untuk jawapan yang lebih teliti. Manakala jawapan yang teliti tu apa? Ikut isi. Nampak? Jadi bila kita tanda ikut isi jawapan. Kemudian bila pelajar jawab, dia panggil proses terperinci. Bila pelajar nak terang sesuatu, pelajar terang dengan terperinci. Proses lah. Kalau pelajar nak terangkan tentang fotosintesis, bagaimana fotosintesis berlaku. Pelajar kata tumbuhan itu berwarna hijau, ia mengandungi klorofil, dalam itu ada kloroplas, dengan terperinci. Ya. Kemudian konsisten dengan skema markah. Bermaksud jawapan pelajar selaras dengan skema. Itu dia panggil penandaan analitik. Ini guru buat ni. Juga ada satu lagi dia panggil penandaan holistik. Penandaan holistik ni lebih kepada soalan yang menilai. Menilai lah. Pelajar menilai. Orang lain kata tidak sesuai. Pelajar tu kata sesuai. Tapi pelajar tu beri sebab yang boleh diterima. Itu dia panggil holistik. Skema markah tu dia jadi sebagai panduan. Panduan sahaja. Dan markah berdasarkan pada kefahaman pelajar. Okey. Baik, kita pergi kepada contoh. Ni contoh okey, ini kita pergi yang bahasa Melayu punya Saya besarkan sikit Ana suka membuat kek. Contoh dia pun contoh yang harian, kehidupan harian ya. Ana suka membuat kek. Rajah menunjukkan bahan-bahan yang digunakan. Ana likes to bake cake. Diagram shows the ingredient used. So pelajar disuruh menganalisa lah. So pelajar tengah analisa sekarang. So tengok gambar. Ada susu, milk, ada gula, sugar, ada tepung, flour, ini ada kismis, raisin, ada mentega, butter, dan ada coklat masakan, cookie coklat. So menganalisa lah, tengah analyze kan. Okey, lepas tu soalan dia kata. Soalannya banyak ni antara soalan dia. Antara bahan-bahan berikut, yang manakah pepejal pada suhu bilik? Dia kata pepejal pada suhu bilik, tetapi menjadi cecair apabila dipanaskan. Dia pelajar kena dia antara semua tu dia kena pilih yang mana pepejal di mata kasar apabila dipanaskan dia jadi cecair. Cuba ambil masa tengok sikit. Takkanlah susu kan? Susu tu dah cecair. Panas pun dia kekal cecair kan? Coklat masakan. Coklat masakan, itu memang positif answer. Lagi? Mentega. Mentega. Yang mentega tu pepejal. Bila kita biar pada suhu bilik atau panaskan, dia cecair. Ada satu lagi. Gula. Ya, gula. Gula lagi satu. Yang kalau kita panaskan dengan kuat, ia akan so, pelajar yang tak tahu ni, kalau dia teka, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, antara tu dia teka, boleh lah. Janganlah tanya saya, cikgu kalau saya letak semua boleh tak? Kan? Saya tak tahulah teknik menanda PT3. Adakah pelajar bagi jawapan lepas tu ditolak kerana bercanggah? Tapi kalau pelajar nak buat macam tu, cubalah. Saya tak tahu teknik menjawab PT3. Kalau katalah pelajar tu dia letak semua, dia dapat 3 markah daripada 5 yang dia letak tu, 6 dia letak. Tapi lagi 2 markah tu dia tak dapat lah.
untuk penerangan. At least sekurang-kurangnya dia cuba, mungkin dalam kepala dia ingat, oh susu ni adalah disuruh dia tak pernah tengok susu. Atau dia tengok yang ada tak yang susu pepejal kan? Ada. And then dia kata ada. Tapi orang tak guna tu buat kek. You have to look. Situasi dia lah membuat kek. Jadi dia kata, cikgu, saya tahu susu yang pepejal, lepas tu dia cair-cair, tapi bolehkah dia buat kek? So argument tau. So this one is an open answer tau. Tapi for the student, for information, jawapannya ialah gula, itu sugar, then mentega, itu butter, and coklat masakan, cooking chocolate. So dah dapat 3 out of 5. Lepas tu dia kata, wajarkan jawapan anda, justify your answer. So another 2 marks. Okay, so what do you know about pepejal menjadi cecair? Apa proses tu kita panggil? Kita panggil peleburan kan? Proses peleburan ni sebenarnya apa? Iaitu proses pepejal menjadi cecair apabila ia menyerap haba. Jadi kat sini kita nak guna perkataan menyerap haba. Kita boleh juga cerita pasal zarah-zarah tu bergetar sehingga daya antara zarah itu putus pun boleh. Kita nak guna perkataan peleburan pun boleh. So dia sebenarnya dia punya penerangan tu banyak. Pelajar boleh kata apabila pepejal dipanaskan, pepejal itu akan menyerap haba. Dan menyerap haba, maka ia pun mengalami peleburan. Betul? Mungkin pelajar tu yang pelajar yang aras tinggi cerita pasal zarah. Dia kata zarah dalam mentega itu mula-mula bergetar. Bila ia menyerap haba, ia akan bergetar dengan lebih laju sehingga daya antara ini pelajar aras tinggi bercerita memanjang kan. Tapi pelajar aras tinggi tolong look at the marks. It's only 5. You have many other question to answer. Banyak soalan jawab. Biarlah jawapan itu orang panggil nice and sweet, go straight to the point. Okay. So this is style soalan dia. We go to the next style of answer. Ni panjang sikit lah. Saya ambil yang bahasa Melayu, saya translate tadi. Ni ambil kebat dia. Itu yang kadang kita risau soalan yang POS ni. Dia panjang. Jadi nasihat saya pada pelajar, janganlah baca 2 bahasa, baca 1 bahasa sahaja. Walaupun soalan tu diberi 2 bahasa. So kita baca sikit-sikit. Okay. Masa kita banyak lagi tak Cikgu Rahil. Okay. Just nice. Right. Menteri di Kementerian Perdana Menteri Datuk Seri, saya tak mau sebut namanya lah, saya dah buang namanya lah. Kita tak tahu siapa dia lah. Datuk Seri ini menggalakkan semua pengguna bot Sungai Sarawak untuk memakai jaket keselamatan. So, apa pun you kena garis. You just jangan baca, you garis jaket keselamatan. Okay. Dia kata, beliau berkata langkah ini adalah penting demi mengelak kemalangan. So, nak mengelak kemalangan yang mengancam nyawa pengguna-pengguna bot. Okay. Bercakap tentang peristiwa bot terbalik baru-baru ini, beliau berkata memakai jaket keselamatan adalah satu kemestian. Kenapa? Bagi pengguna bot mahu dewasa ataupun kanak-kanak. Bercakap pada pemberita hari ini, beliau menyarankan Jabatan Sungai Sarawak hendaklah sentiasa memantau dan melaksanakan peraturan-peraturan keselamatan pada kawasan-kawasan. Beliau menyatakan dalam bulan Januari sahaja terdapat sejumlah 5 kes bot terbalik di sungai yang mengorbankan 13 nyawa. So dia pelajar dah baca cerita ni pasal jaket keselamatan, pasal bot terbalik, dan kenapa jaket keselamatan itu boleh menyelamatkan nyawa. Okey, so barulah kita pergi pada soalan. Okey, jangan tak baca langsung. Soalannya mestilah soalan sains Berdasarkan berita, based on the news, mengapakah ramai penumpang mati apabila bot karam? Why many passengers died when the boat sink? Ini soalan pengetahuan dan ia aras rendah. Anybody can answer this question. Why Cikgu Rahil? Mengapakah ramai penumpang mati apabila bot karam? Kerana tidak memakai jaket keselamatan. Ya, tapi mati.
Ada yang tak pakai jaket selamatan tak mati. Kenapa dia mati? Lemas. Kenapa dia lemas? Dia tak tahu berenang. Kan? Ada bagi jawapan macam ni, mesti tanya pelajar. Kepala dia terantuk kepada batu dalam sungai yang deras, maka dia pun mati sebab kecederaan. Bukan dia mati sebab lemas. Dia kata, cikgu, boleh ada banyak cara mati, cikgu. Bukan saja mati sebab lemas, tak tahu berenang. Betul, saya setuju. Dia kata kepala dia terkena kayu yang terapung. Ataupun dia kata ada letupan, bot itu meletup. So you see, so open answer. Yang ni maknanya cikgu tu yang menanda kenalah mempertimbangkan jawapan pelajar. Jawapan panduan dia bagi ialah dia lemas kerana tidak pandai berenang. Tapi jawapan pelajar ni banyak perlu dipertimbangkan. 1 markah mesti bagi sebab ini aras rendah. Dan barulah dia refer kepada soalan. Dia kata, gambar menunjukkan 3 jenis alat keselamatan. Pictures here, picture shows picture show 3 types of safety equipment. Dia tunjuk tu nampak kan? Ni apa kita panggil ni Pelampung. Pelampung. Alright. Yang ini jaket selamatan. Yang ni jaket kulit. Okay. Right. So dia tanya ABC. Huraikan pilihan anda dengan sebab yang bernasabah. That means they ask you to choose. Dia kata kat sini, jadi soalan tu saya kena bagi sebab saya nak type banyak sangat. Antara 3D, anda diminta pilih satu yang mana akan sesuai sebagai jaket keselamatan dan huraikan pilihan anda dengan sebab yang munasabah. Elaborate your choice with a reasonable answer. Okay, so bila saya tunjuk pada setengah pelajar tu nak main-main, dia kata C, cikgu, saya pun tengok pada pelajar, okay C, so boleh C tu menyelamatkan kamu yang tenggelam. Dia terdiam. So di sini dia ada 2 option of answer. Ada student jawab A, ada student jawab B. Tetapi kita sekarang soalan ni dia yang lebih selamat sebenarnya ialah B. Kalau A ni kadang-kadang kalau kanak-kanak dia terlepas daripada pelampung ini ataupun tidak sempat nak capai pelampung ini. Okey. Kalau pakai jaket keselamatan, dia dah ada pada badan. Bila jatuh dalam air sudah ada. Kalau pelampung baru nak capai. So, jawapan yang baik ialah B. So, now dia minta sebab 2 marks. So, di sini berkait dengan udara. Ya. So, dalam ni ada udara. Jadi, dia kait dengan tajuk tingkatan 1, ketumpatan. Bila pakai jaket keselamatan, seseorang itu akan terapung. Kenapa? Sebab udara itu lebih rendah ketumpatan daripada air. Ya, so itulah markah dia, 3 markah. So katalah pelajar tu tak boleh cerita yang pasal tu, paling kuat dia boleh pilih yang betul. Dia kata D. Kalau dia kata A, tak boleh bagi salah. Cikgu tu kena baca dia punya sebab. Mungkin dia kata dalam A ada udara, kena bagi. Tetapi tidaklah sesuai. Jadi tak boleh bagi full 3 marks lah. Jadi answer is B. Why? Sebab dalamnya ada udara. Ini jawapan dia. Okay. Penumpang mati kerana kelemasan. Yang pertama tadi, penumpang mati kerana tidak tahu berenang. Boleh tambah je penumpang mati kerana mungkin terdapat letupan ke, ataupun terlanggar bot ke, terlanggar kayu yang terapung ke. Okey. Jadi jawapan yang sesuai adalah B. Jaket keselamatan mengandungi udara yang menjadikan ia kurang tumpat daripada air dan membolehkan penggunanya terapung. Maka sesuai dipakai oleh semua pengguna. Jadi inilah alasan pegawai-pegawai yang nak kena pantau tu akan cakap kepada penumpang, tolong pakai jaket keselamatan. Kalau dia tanya lebih, terangkan pada dia kenapa jaket keselamatan ni lebih selamat. So this one is a everyday contoh yang baik untuk semua pihak. Tak kira lah iaitu kanak-kanak ke orang dewasa, penggunaan jaket keselamatan. Okey, ya. Baik, macam mana nak cakap
Untuk pelajar tingkatan 3 baru sahaja ni, first time nak periksa pertengahan tahun, biasanya kita akan buat drilling. Drilling ni bahasa Melayunya latih to be. Walaupun tak ada banyak soalan, rasanya last year baru mula, tu pun 2020 tak ada sampel sebab tak ada. So you can still look at 2019 yang soalan, dan you can tengok pada past year yang refer, sebab the previous past year tak ada objektif, ya. 2019 ada. Okay, you can look at 2019, 2018 to 17 lah you tengok soalan yang subjektif. Buat drilling, do something, beli buku. Dah banyak buku dalam pasaran ni, boleh beli untuk tengok berbagai bentuk soalan. Okay, baik, so dah cakap apa yang patut Cikgu Rahim. Jadi pelajar should ask dia, I can't do it, buang yang can dia, jadi I can do it. I can do it because now saya dah faham bagaimana untuk salah. So bila kita faham, kita rasa lebih suka dan kita tahu matlamat kita kat mana. Saya kena make sure saya ada enough latih to be objektif, so that saya akan dapat the 20 correct marks. Lepas tu dia ada 5 question yang 4 marks. I must try my best to get these 4 marks. Okay, so 4 times 5, 20. And the bahagian C susah sikit. Saya akan buat latih to be untuk belajar cara menjawab, memahami soalan. Biasakan dengan ayat-ayat yang tertentu. Okay, yang berkaitan. Baik, so it's 5:45. Kita ada masa, rasanya dah habis lah. Okay. And then the 5 keys lah. Ni motivasi kan, dia kata motivasi kan. Pelajar tingkatan 3 tak ada motivasi dah lah. Tak ada PT3 tahun ni. Janganlah macam tu. You need to have your goal setting. What is your goal setting? Okay, tingkatan 4 saya nak masuk jurusan sains. Tingkatan 4 saya nak buat jurusan kejuruteraan ke apa ke. Saya nak masuk asrama penuh. Saya nak masuk sekolah teknik. That is goal setting. Saya nak do very well so that walaupun pandemik ni I still do well. You set your goal setting, and then you got to have your time management lah, pengurusan masa lah. Jangan you want to go to science school tapi you tak bagi masa untuk you nak buat latihan, nak prepare for exam. Pelajar yang tak prepare for exam, bila duduk untuk exam memang sangatlah rugi. Kemudian hard work. Ingat, to get good result, you need not work hard. Mana boleh. You have to work hard. Baru you rasa puas hati. Ada orang tak work hard score. It is not fair. Kan? So, I work hard. I did good time management. Pengurusan masa yang baik. I set my goal. Self-confidence. Now, self-confidence ni, keyakinan diri ni, dia akan terbentuk bila kita buat banyak soalan. Bila kita buat soalan, kita tengok soalan, saya dah bisa tengok dah soalan ni. Tu kalau kawan tanya ke apa ke, buat tak tadi? Buat, kenapa? Saya dah biasa buat dah. Menyesal kawan tu. Kenapa tak cakap? Next time kita buat soalan sama-sama. Kan? Dia kata. So, ataupun ibu dan ayah beli buku soalan. Okay, saya dah buat. Self-confidence to show to your parents, I have done this. Okay? And then, you learn from failures. If you do not buat mistake awal-awal masa you tengah buat latihan tu, you tengah buat soalan tu kata label. Label means label on the diagram, you pergi label tempat lain. Soalan tu kata draw a graph. Instead of drawing a graph on the graph paper, you buat lakaran, which is wrong. Soalan kata hitungkan, you just put the answer, you tak tunjuk. So you learn from failure supaya when you sit down for the paper, you do not make mistake yang unnecessary. Kesilapan yang tidak sepatutnya. Jangan keluar pada exam, tak sepatutnya saya buat. So you have to ask, because pelajar tingkatan 3 adalah pelajar yang matang. So that's it. So alright so far. After this can comb your hair lah. This person is not alright kan. Right, so I think that's it. That's it, Rahim. Do we need to do some more question? Any question you want to ask? If they want to do question, we can look at some question if they want. Can you show me the paper? The paper is this one.
No, can Oh, we this one. please? You want to look at the report? Ya, sorry. Thank Thank you. Saya tunjuk kat So sini. ini Ni sampel sampel soalan. Saya ambil soalan yang susah tu. Saya tak ambil yang senang-senang ni. Okay, now let me see. Ni. Okay. Ni. So kat sini yang kamu nampak ni ialah bahagian B. Nampak dah soalan 4. Okay. Maknanya bahagian B je tu. Soalan 4. So soalan nombor 4 ialah bahagian B. Soalan yang sebelum ni ialah soalan bahagian A ialah 20 soalan objektif ya. Betul. Ini soalannya kan ada gambar. Kebanyakannya memang kita letak gambar ataupun map ataupun graf dekat dalam apa nama ni bahagian B ya. Soalan ni soalan tenaga tapi nampak dia tak gambar. Ya? Okey. Dia tunjuklah. Cikgu Rahim dia tunjuk gambar ni satu rancangan yang sangat baik untuk pelajar tak tahu nak jawab pun tengok gambar tu ada idea. Ingat semula. Cuba tunjuk kat pelajar soalan yang banyak markah, 3 markah. So this one. Ini ialah soalan bahagian C kan? Lepas soalan bahagian B ada satu je sampel saya bagi. Yeah. Then after that semua soalan Semua bahagian C. Can you see that bahagian C soalan 8 kalau saya tak silap markah dia 8 dia ya. Oh banyak. 8 9 10 11. 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia adalah agihan dia. Ya, kita tak banyak masa untuk bincang soalan tapi kamu nampak tadi soalan kita dah tunjuk sedikit sebanyak dekat dalam apa tu PowerPoint tadi tu. So yang cikgu tunjuk tadi tu ialah bahagian B dengan bahagian C. So yang kamu nampak sekarang ni ialah bahagian C. So kamu boleh dapat soalan ni datang daripada apa tu PT3 2019, 2018 ada sikit, 2017, 2018 dengan 17 tak ada soalan objektif. Tapi kamu boleh tengoklah dekat situ. Okay. So harapnya membantu kamu. So kita punya apa tu soalan sains untuk tingkatan 3 ada satu kertas saja. Berapa jam ya? 2 jam. 2 jam. So 2 jam bahagian A 20 soalan objektif. Bahagian B ada 5 soalan apa tu biasanya kamu isi tempat kosong apa tu ya betul padankan dan sebagainya. Okey. Lepas tu kamu akan dapat soalan bahagian C. Yang bahagian C yang biasanya cikgu kerana cikgu juga mengajar untuk pelajar sains form 3 itu biasanya yang cikgu tekan lagi, especially bahagian soalan yang kamu kena fikir lebih sikit. Okay, so bahagian C ni kalau boleh ambil masa yang lebih sikit untuk jawab. Okay, so markah untuk bahagian C ialah berapa ya? 60 markah. 60 markah. So 20 untuk bahagian A, 20 untuk bahagian B dan 60 untuk bahagian C. So fokuskan kepada bahagian C. 1 jam kalau boleh berikan masa tu kepada bahagian C ya. Oh, you're welcome. Okay. So mengharapkan benda ni boleh jadi starting point untuk kamu pelajar tingkatan 3 dengan apa juga yang berlaku sekarang ni. Tapi at least kamu nampak sekarang ni okay dah tahu dah. Kita dah tahu ada apa tu tingkatan 3 ada kertas sains dan kamu boleh dapat A dan kamu boleh pass dengan baik. Kamu kena practice sampai kamu biasakan dengan soalan. Okay, so harapnya benda tu membantu kamu ya. Ada apa-apa lagi Cikgu Nurhaida? Sebelum kita end, cuba tengok sikit nak tunjuk pada pelajar supaya pelajar ni jangan ingat bahagian sini susah sangat. Cuba tengok yang kereta dengan basikal ni. Simple nampak. Walaupun markah dia 3, jangan ingat kita tak boleh jawab kita. Ahmad ingin ke bandar. Ia menunjukkan 2 cara bergerak. Kereta dengan basikal. Cara manakah dapat mengurangkan pencemaran udara?
Oh. Satu markah dalam tangan kan. Mestilah basikal. Basikal, satu markah. Jadi terangkan jawapan anda. Kenapa basikal tak mencemarkan udara? Dia ada keluar asap tak? Tak. Macam pelajar biasa. So tidak mengeluarkan asap. Dah keluar markah. Pencemaran udara. Dan barulah kita kaitkan siapa yang keluarkan asap. Jadi kalau kereta tu kita kata barulah tinggi sikit. Pembakaran petroleum dalam kereta mengeluarkan asap yang mengandungi bahan pencemar. So at least dua tu. Mana jangan ingat saya nak jawab bagi untuk dapat markah penuh bukan senang lah. Tapi dapat markah tu memang ada. So dalam soalan bahagian C, untuk dalam soalan tu bahagian contohnya ada A, B, C. Mungkin C ialah kebat. So this is kebat lah. Kan? Jadi kita nak galakkan, kita buat soalan ni semua pelajar sepatutnya boleh jawab. Selalunya pelajar yang sekolah sains ke MRSM ni dia orang merisau sebab tak dapat jawab penuh. Kalau pelajar yang biasa ni dia kata cikgu saya dapat 2 markah per 3 pun dah happy. So kita nak semua orang happy. So if you want full mark, you do extra work lah. And then your answer must be based on science. Macam tadi, basikal itu bukan sains pun. Tak mengeluarkan asap. Tak ada. Itu just observation. Tapi tak jawab yang kenapa keluar asap dah tak tahu. Pembakaran petroleum itu mengeluarkan asap sebagai bahan pencemar. Then not many can answer. Saya selalu tanya cikgu-cikgu yang tingkat 3, pelajar dia tak pandai menghuraikan. Tak pandai menghuraikan. Ya, pelajar form 3 macam tu. Biasalah. Tingkatan 3 takut kalau jawab semua salah. So kamu tinggal, kamu tak boleh tinggal. So tak boleh Dia takkanlah kita nak buat soalan penuh-penuh hurai. Kita nak bagi pelajar nak cuba, kita buatlah soalan tu yang tengok boleh jawab. Ya atau tidak. Itu, bagi alasan yang mudah. Lepas itu yang hujung itulah barulah kita pelajar tu boleh tunjukkan kelebihan dia sebagai seorang pelajar yang tahu tentang sains. Okey. Jadi cikgu harap cikgu dapat bantu Zat ni dia form 3, dia form 5 tapi dia nak juga join. Because you can apply that same question can be applied in tajuk sebatian karbon. We can use sebatian karbon. Kan? Sebatian karbon dalam sains form 5 pun ada. Ya, betul. Sebab saya pun terlibat dengan buat soalan kan. Jadi yang baiknya ya pelajar mesti berani untuk memberikan pendapat. Jangan dalam kelas saja beri pendapat, dalam paper tu beri pendapat. Alright? Okay, good. Very good. Saya pun berhenti kat sinilah. Terima kasih di atas masa dan apa dia panggil yang pelajar bagi untuk mendengarkan pencerahan tingkatan 3 tengah tahun ni. Tengah tahun ni biasanya form 1, form 2 masuk. Lepas tu yang tingkatan 3 biasanya 3 topik je. Dan kalau lebih tu yalah. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bye. See you.